InsyaAllah pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, iaitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada penghujungnya. Hadirin hadirat sekalian, dalam dunia Nabi ni bukan seorang, ada ratus ribu Nabi, beratus ribu Nabi. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu dia datang jumpa Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya?" Berapa jumlah para nabi seluruh dunia ini? Apa jawab Nabi? Mi'atu alaf wa arba'a wa ishruna alfan ar-rusulu min zalika salasu mi'ata wa khamsata ashar jamman ghafira. Kata Nabi, jumlah nabi-nabi ada 124 ribu orang, dan 315 di antara mereka adalah rasul, dan jumlah mereka ramai sekali, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Namun tuan-tuan, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Rasul terakhir takkan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campur bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadinya Nabi Muhammad. Sebab itu adalah menjadi impian setiap daripada kita ini, nak sangat bertemu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi impian kita. Sebab itu tanda orang cinta Nabi, dia berharap dapat menengok Nabi dan terlalu rindu nak berjumpa dengan Nabi, dan dia sanggup bayar dengan harta dia demi nak tengok muka Nabi. Dia sanggup korbankan keluarga dia demi dia nak tengok rupa Nabi. Kalau tuan-tuan semua dah ada sifat begitu, itu cinta betul tu. Bukan sekadar selawat, dia dah satu peringkat. Cinta ni bawah, rindu atas lagi. Dia rindu nak bertemu. Sebab itu Nabi sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Umat yang paling mencintai aku adalah orang yang hidup selepas pada aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Mereka sangat nak menengok muka aku, walaupun mereka terpaksa tebus dengan keluarga dan harta mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itulah para sahabat dulu, mereka siang malam pagi petang fikir bagaimana nak agar mereka ni sentiasa dapat menatap wajah Nabi. Ini sahabat-sahabat dulu. Dalam kitab Mu'jamul Kabir susunan Imam At-Tabrani, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia ceritakan ada satu orang sahabat Nabi nama Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Aku cinta sungguh padamu ya Rasulullah. Kalau sehari aku tak tengok wajahmu, aku rasa nyawa nak keluar ya Rasulullah. Sayang sangat pada Tuan." Nabi senyum sajalah. Dia pun cerita, "Ya Rasulullah, aku nanti kalau hari akhirat, kalau takdir aku masuk surga, sudah pastilah surga aku ni di bawah surgamu. Surga ya Rasulullah kan surga first class punya, Firdaus. Macam aku ni ya Rasul mungkin bawah sikit. Sudah pasti ya Rasul aku akan rindu pula nak tengok mukamu ya." Oh, sampai ke situ dia berfikir. Sudah pasti di akhirat aku rindu pula nak jumpamu ya Rasulullah. Aku nak sekali tinggal bersamamu ya Rasulullah. Lagu mana nak buat? Aku di dunia tak tengok mukamu, rasa nak mati dah. Ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Nabi tidak jawab apa-apa. Sehinggalah turun ayat 69 suratun Nisa. "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada aku, taat kepada Allah, mereka akan disimpan, diletakkan dalam surga bersama nabi-nabi, bersama orang siddiqin, bersama orang mati syahid dan seterusnya. Jadi Nabi beritahu,
Kalau mu nak duduk dengan aku di syurga nanti, mu kena taat setia pada aku, tak berbelah bagi. Ada satu kes yang kedua. Seorang sahabat juga nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita pengalaman dia. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatih. Saya pernah bermalam di rumah Nabi. Saya khidmat untuk Nabi ibadah. Saya bawakan air untuk dia ambil wuduk. Saya bantu memenuhi hajat dia, nak minum ke apa, saya jadi khadam dia. Bila Nabi dah qiyamul-lail, dah siap semayang, dia duduk tunggu Nabi semayang. Kemudian Nabi pun bersabda kepada dia, faqala li, kata Rabi'ah bin Ka'ab, faqala li sal. Nabi pun kata kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal. Apa makna sal? Minta sekarang. Minta apa ya Rasulullah? Ada awak buat kerja daripada malam tadi ni, cakaplah nak apa? Tak ada ya Rasulullah, saya tak mau upah apa-apa ni. Memang khidmat saja, untuk khidmat. Nabi ulang lagi, sal, minta. Tak ada Rasulullah, saya ikhlas. Nabi ulang sekali lagi, sal, minta sekarang. Maka kata Rabi'ah, aku tak tahu nak minta apa. Akhirnya katanya, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Kalau aku boleh minta, nak minta satu je ya Rasul. Minta apa dia? Saya nak minta duduk sekali surga dengan Tuhan. Tu yang saya minta. Sebab saya khawatir kita duduk surga suku-suku, lain-lain. Nabi tanya, aw ghaira zalika, ada lagi hak lain? Ada lagi nak minta benda lain? Qultu huwa zaka. Kata Rabi'ah, tak ada Rasulullah, tu je saya minta. Kalau boleh nak minta lah. Nabi diam. Maka kata Nabi, fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Mu kena tolong dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Banyakkan sujud. Minta pada toke surga. Siapa dia? Allah. Surga bukan hak saya, hak Allah. Minta dengan dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang betul-betul cinta pada Nabi, dia bukan sekadar cinta lah, dia dah rindu lah. Rindu sangat nak jumpa. Macam ke kita sekarang, nak tengok dengan mata lendir memang tak nampak. Bahkan ada, kalau siapa-siapa ngaku jumpa Nabi dengan mata lendir, boleh didakwa di mahkamah syariah. Boleh didakwa. Takdir dia jumpa betul sekalipun, jangan cerita ke orang. Jangan masuk Facebook, jangan masuk Instagram, senyap-senyap sudah. Jangan buat live TikTok cerita, jangan. Fitnah. Kalau takdirlah dia jumpa betul, menjadi fitnah. Hatta orang yang mimpi jumpa Nabi pun afdal sekiranya dia tidak bercerita hal itu pada orang. Sebab boleh menimbulkan fitnah. Pertama, riak, menjadikan kita riak. Yang kedua, jadi rosak agama. Contoh, kita jenis tak semayang. Semayang, kosir-kosir. Semayang asar gelap sangat, subuh cerah sangat. Tiba cerita ke orang mimpi jumpa Nabi. Orang guling suka. Allah mu jumpa Nabi. Aku semua pujahal mu jumpa tu. Orang jadi main ke kita. Walaupun benda tu benar. Orang pertama hentang kita, isteri kita lah. Abang mimpi jumpa Nabi. Nabi mana? Kita memang jumpa betul mimpi itu, tapi sebab potongan kita bukan potongan selayaknya. Kalau orang jadinya Tuan Guru Harundin, layak cerita munasabah level dia. Level kita dia tak salah. Cak ayang jangan. Jadi fitnah agama. Maka kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi yang tiada berpenghujung ini, saya ingin mengajak hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita amalkanlah sunnah Nabi SAW. Sebab sunnah Nabi ni, dia mata rantai yang menghubungkan kita dengan Nabi. Kita dah 1000 tahun lebih terputus zaman Nabi, tapi yang menjadikan kita ni dekat dengan Nabi kerana sunnah dia. Sunnah ni, contoh jangan ingat sunnah ni nikah dua tak, itu sunnah lain. Sunnah Nabi ni ada 3 jenis. Ini kita jelaskan. Pertama sekali adalah sunnah qauliyah. Apa makna qauliyah? Ucapan. Apa saja perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi dalam pelbagai sempena dan tujuan, yang kalau orang Melayu dia lebih kenal dengan sebutan hadis. Hadis itu adalah sunnah qauliyah, hadis Nabi. Dan hadis adalah pengubat rindu kita kepada Nabi.
Sebab hadis ni dibina daripada rantaian perawi. Macam tuan-tuan dengar satu hadis, innamal a'malu binniyat. Walaupun yang ucap tu saya, tapi saya membawa rantaian daripada Nabi SAW. Dia suara ni pengubat rindu. Suara. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalau kita dengan isteri kita, dengan suami kita, mungkin selalu kita WhatsApp pakai teks, type. Tapi sekali-sekala rekod kot suara, pakai voice recorder tu. Sebab sampai satu peringkat, saya ramai jumpa orang, bila dia rindu sangat pada arwah, pengubat rindu dia adalah suara yang dia rekod dalam WhatsApp. Dengar balik, lepaskan rindu. Macam saya pernah jumpa ada orang duduk di kedai makan roti canai, buka telefon. Abang kat mana tu? Kalau makan kan jangan lupa bawa balik roti. Dia pasang voice, bukan voicemail, voice recorder tu lah. Rupanya dia bukan bercakap dengan isteri dia. Isteri dia meninggal lama dah, tapi benda tu ada dalam telefon. Tengah makan teringat ke arwah, biasa beli tapau ke dia ke benda ke, pasang dengar, mengubat rindu. Jadi tuan-tuan ni balik kan, belajar-belajar, tekan lama tu dia boleh rekod sendiri je, tak payah tarik. Bila nak balik jadi suara masa ni nyakit hati lah kadang-kadang lah. Tapi itulah pengubat rindu. Macam hadis ini, baik tu orang India, di India orang Islam, mereka menghormati hadis Nabi ni luar biasa. Saya tengok kalau kita di Malaysia, hadis ni kita tidak hormat sangat. Padahal itu sunnah Nabi tu, sunnah kata-kata Nabi. Orang India tuan-tuan, kalau pergi ziarah orang sakit, macam kita baca Quran, orang di India ada setengah mereka baca hadis. Buka hadis 40. Orang sakit, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kita ni pelik, apa mula baca hadis? Atau aku nak mengambil berkat daripada mulut Nabi yang mulia. Oh, ni orang-orang sebelah sana. Macam kita kurang. Dia hadis ni tuan-tuan, dia mata rantai. Macam contoh saya sebut tadi hadis innamal a'malu binniyat. Dulu adalah orang hak anti hadis, dia mempertikai. Dia kata ustaz tahu mana innamal a'malu binniyat tu Nabi hak ucap. Ustaz tahu di mana? Contoh Imam Bukhari main reka dia. Ni orang hak memikirkan agama guna akal. Dia pun kata Imam Bukhari ni contoh dia reka, takkanlah dia sempurna sangat. Kita nak ceritakan bahawa Imam Bukhari dia pun tak dengar hadis tu daripada Nabi, dan itu kita ngaku sebab mereka hidup pada dua zaman berbeza. Bukhari zaman lain, Nabi kita zaman lain. Tapi Imam Bukhari dia ambil hadis tu daripada Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi. Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi pun tidak ambil hadis tu pada Nabi, dia pun jauh jarak. Al-Humaidi ambil dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan pun tak dengar Nabi daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris. Muhammad bin Ibrahim Al-Haris ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah dia ambil bukan daripada Nabi direct, dia dengar daripada Umar Al-Khattab. Jadi yang dengar pada mulut Nabi betul adalah Umar Al-Khattab. Jadi rantaian tu sampai pada kita. Kalau tuan-tuan dengar orang baca hadis, itu daripada mulut Nabi, itulah rupa dia dulu. Sebab itu kita jangan pertikai rantaian-rantaian hadis ini. Hatta kita yang baca Quran ini pun, kita baca Quran tuan-tuan ada rantaian. Riwayat kita kan ada rantai. Mana ada baca Quran rekaan kita tak ada rantaian. Pernah orang petikai rantaian Quran kita? Kok adalah orang tanya, awak baca Quran ni betul ke sama dengan bacaan Nabi? Contoh awak reka sini, tak ada orang nanya tak? Sebenarnya Quran pun ada rangkaian dia, rantaian dia. Macam kita di Dungun ini, bacaan kita apa riwayat kita? Kita menggunakan kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syatibi. Perjalanan dia Hafs, dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami.
Abdul Rahman As-Sulami pula pernah talaqi dengan 5 orang sahabat. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adh bin Jabal, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 sahabat ni pernah baca depan Nabi. Jadi bacaan orang dungun mutawatir sampai pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mata rantai.